So I try to review works that have been done by you. Okay, but I have only managed to take a look at these 5 SGs. So I think maybe we can try to look at this one first, to basically try to understand lah what are the things that need to be done and so on. Okay, for this one, alright. Okay, this is, I think, is a powertrain group. If you take a look here, okay, the good things that this group have managed to come up is that, what, they have basically quite detailed design lah dekat motor ni. But I think in this case, okay, you need, alamak, dia lagi pula. Okay, to help me understand this one better, I think you have to show this one lah, this figure, zoom in, so that we can take a look in detail lah what happened here, the joint and so on, because the joint is quite difficult to see here. And this one looks like this is a standard motor lah. You buy a standard motor and then you put it here. Okay, this looks like a battery. It's still not complete, but okay lah. Maknanya there is something. There's already something that you have done. Okay, another thing is here. Tukar color tak? Tak apalah. Okay, the connection. This is one thing. This is one thing that is still not completed here. I'm not sure. I think this one is a output shaft of the motor. So that means you should have a connection here lah. Something like this. And because of that, you also need to detail out the hub shaft connection here. Okay, so basically you need to put chain. One alternative or one option is to put a chain system here. So that means you have to design the chain here or the pulley here and make sure you can assemble it with this shaft and eventually to the tire. Also, you need to detail out the wheel hub of the tire lah. Okay, then you have one option, one design option. You also still need to generate at least two other design. Okay, you state here, this group already described here, they want to develop 3 design. So here only one. So maybe can detail this one up and come up with another 2 design. Okay, one more thing I hope you can color the components that you design. In this case, looks like, saya dah tengah cakap. Okay. In this case, semuanya color grey. So, I would suggest for the component that you design, in this case, I think the motor, okay, the motor, even though you don't design it, you take it from somewhere, but it is part of your powertrain, means it is part of your design that you want to, it's part of the system that you want to design. So please use different color than gray. For the structure here, is actually the work from the other group, so you can leave it with one gray color. So the component that you design, please color it accordingly lah, red ke blue ke apa ke, so that we can differentiate it, which one you design, which one
you assume lah. You assume is basically the work from the other groups. Okay. So this group, this SG, anything else you want to add? Ada 3 orang. Ada apa-apa nak tambah ke? Ini design baru satu design kan? Ada 3 doktor, tapi lagi 2 tu hari tu tak sempat nak masuk kan. Okay, tak apa. Yang penting try to implement lah this my feedback here. I will give this comment back to you later lah in WhatsApp group maybe. Okay. Apa lagi? Alright, this is basically what I have described here lah. To finalize the components for the power flow. The components for the power flow is actually kamu punya chain lah kat sini, semua sini. Dia tak connected lagi lah. So those are things that you have to finalize lagi lah dekat sini. And the other two design ni pun make sure up to that level in terms of the detail. Okay? Okay doktor, thank you. Alright, very good. Tapi good effort lah. This one. Okay, so another example is steering steering and braking lah. For this one pun okay jugalah. Basically komen saya sama je macam yang the previous SGs. Okay, first thing is the steering lah. Pun you have to detail it out. How you want to fix it? Do you want to use the screw here to fix it to the shaft? Those are things that you need to decide and to model here. Okay, another thing is also color lah. I think the component that you design kat sini is actually everything lah. Cuma tire ni maybe bukan kamu design. So the component that you design, please use color lah. Maknanya why we need to use proper color, because we want to differentiate. In this case, semua color sama. Looks like we cannot ascertain whether the the steering here and the shaft here, is it a one component? Okay, we don't know. So you need to differentiate lah the component in terms of the color. Okay, kat sini pun okay, this one okay, ada dia punya connection. I think this one should be fixed to the chassis. Alright, pun samalah kat sini. Maybe you can present another figures. Zoom in. Another figures to basically show the design of the wheel hub here lah. Sama tak kat sini? Alright. Okay. For the analysis in this case, I need to know how much how much you rotate the steering in terms of the angle and what happened to the rotation of the tire lah. 2, 1. Okay. Okay, this one is basically what I meant lah. Kalau kamu tengok kat sini, okay, yang ni kan ada different color kan. So yang ni yang saya masukkan. Use different colors. So basically kalau yang color grey tu adalah komponen yang group lain design. Yang kamu design, kamu letaklah color elok-elok sikit supaya kita boleh differentiate dan kita boleh tengok. Yang ini pun okay, cumanya nak tengok detail dia in terms of the shaft hub connection. Maknanya kalau kat sini kamu ada disc kan, nanti bila nak brake yang color green ni dia akan kepit yang disc ni. So disc ni yang ni macam mana dia connect ke shaft ni? Pakai pin ke, or is it single component ke, macam mana ke? Okay, itu yang nak di highlight lah bila kita present design ni. Okay, and also the mechanism lah.
the braking mechanism this one, macam mana dia brake. Kat sini kita tak apa nampak. Okay, macam mana dia punya kabel, dia braking punya kabel sampai kepada driver. Set kabel to connect pergi ke driver. Jadi need to be show lah, need to be detail out. So you need to develop one or two design lah in terms of the steering system ni. Sama gak lah dengan ni. Okay, itu saya punya feedback lah untuk kat sini. Apa ni? Overall idea tu dah ada, cuma sekarang ni kita kena detailkan sikit-sikit dekat ni, dekat every single small components ni. Okay, this is we have and also generate options. Okay, ini group siapa ada apa-apa yang kamu nak tambah dekat group ni? Atau apa-apa nak tanya ke? Sir, in terms of analysis, saya a little confused nak buat mana satu sebenarnya. So steering tu yang saya dapat tahu tadi doktor cakap berapa angle dia boleh steer. Kalau yang braking tu pula? Yang braking ni okay, yang untuk steering tu okay lah kan, clear kan, itu salah satu lah, bukan the only things lah, mungkin kamu kena buat structure analysis jugalah. Okay, yang braking ni salah satu kalau saya lah, benda yang penting untuk buat analisis kat sini adalah kamu kena tahu dulu berapa braking force yang kamu perlu. Asal dia ikut sini sekejap Right, braking force. Okay. Alright, so braking force, cuba kamu cari dulu braking force ni macam mana kita nak kira. Maknanya let's say lah, kamu kena set condition, driving condition. Okay, driving condition kamu speed dia berapa? Mungkin maximum speed ke, berapa speed ke kamu set. Lepas tu kamu nak brake kereta tu, kamu nak bagi dia stop berapa jauh ataupun berapa lama lah time daripada speed yang ke atas ni sampai dia zero. Nanti kamu akan dapat dia punya deceleration, daripada situ kamu dapat braking force lah. Okay, then daripada braking force tu kamu design kamu punya mechanism ni supaya dia boleh bagi braking force tu banyak tu kat sini. Okay, itu satulah in terms of the mechanism of the braking. Bila kamu brake, nanti dia akan bagi force banyak tu, berapa banyak force lah yang kita perlu tu, dia boleh bagi. Yang tu kita nak satu. Lepas tu daripada force tu sendiri, kamu boleh buat kamu punya free body diagram lah, kamu boleh tahu free body diagram kamu relatively kat sini. Then kamu boleh buat structure analysis jugalah. Maknanya kamu punya brake pad ni, dia boleh tahan tak kamu punya braking force tu. Okay. Itu antara benda yang kamu boleh buat lah. Okay. Okay, alright. Di samping ni lah. Okay, apa lagi? Sebenarnya yang steering tu saya yang steering tu memang dia dah mounted dekat dia apa dia? The floor apa dia? Yang ni? Steering dia dah mounted dah. Cuma saya hide component tu. Itu sajalah. Tapi yang dia mounted dekat floor tu adalah kerja orang structure lah kot Okay, tak apalah. Iaitu maknanya yang saya nampak idea tu kat sini. Cumanya bila kita present tu nanti kamu kena present yang ini satu gambar, lepas tu yang ini satu gambar lain supaya kita boleh nampak detail macam mana. Dan kamu kena label lah accordingly. Okay. Okay, macam tu lah. Dengan color sebab components yang kamu design pakai color yang berbeza lah supaya kita nampak adakah dia ni different components ke apa benda ke and so on lah. Okay, right. Okay, ada apa-apa lagi ke kat sini yang nak share ke? Yang brake ni
Kejap. Braking ni kamu design ke ataupun kamu ambil je braking system orang? Saya design. Kamu design. Okay. Then bila kamu design, yang dalam sini pun kena detail sikit lah. Maknanya macam mana. Yang ni kamu pakai pedal ke ataupun pedal kaki ke pedal tangan ke macam mana? Saya tengah fikir nak pakai pedal kaki. Okay. Tak apalah. Okay, maknanya pedal kaki tu banyak juga nanti kamu boleh buat analisis. Nanti kiranya mekanisme daripada pedal kaki tu dia tekan macam mana dia brake ni, apa benda yang bergerak untuk kepit kamu disc brake ni, itu nak kena detailkan lah. Okay. Okay, right. Okay. Alright, itu saja saya. Okay, nanti saya akan share lah apa benda yang kita bincang kat sini. Okay, then next one vehicle structure lah. Okay, vehicle structure ni mana grupnya? Okay, kat atas. Alright, I think this one looks like a little bit incomplete lah. Okay, why I say that? Okay, basically because bila kamu yang design structure ni, you need to define macam mana komponen-komponen yang lain tu dia nak fix dekat structure ni, sebab everything yang kita ada, sistem dia akan duduk kat sini. So contohnya kursi, you have to design lah. Let's say you want to fix the kursi dekat sini kan contohnya. Ini daripada atas lah kot. So adakah dia nak screw kat sini dengan kat sini, dan macam mana nak di screw tu ataupun macam mana nak di fix, welding ke apa benda ke, need to be finalized. As well as here lah, I suppose here nanti akan ada tayar kamu. So bearing yang nak memegang tayar tu semua ataupun bearing yang nak memegang powertrain punya drive shaft yang nak pergi ke tayar tu, dia kena fix dekat kita punya structure ni. So nak kena ada lah connection dia kat situ. Apa lagi tempat nak letak bateri kat mana, motor, semua tu dia akan mounted eventually ke structure. So the mounting tu nak kena properly define kat sini. Itu yang lacking sikit lah kat sini. Okay. And bila kamu dah define benda tu, katakanlah motor kat sini kan kamu mount dia. Okay. Contoh motor kat belakang ni ke, bateri bawah ke kursi ni ke kan. Okay, then daripada situ kamu boleh buat analisis, structure analysis lah. Sebab kamu dah ada condition in terms of the load distribution. Okay, driver duduk sini, dia punya steering lagi, macam mana. Okay, then daripada situ kita dah tahu load kita macam mana, then kita boleh buat structure analysis. So kat sini banyak lagi benda yang perlu di detail out lah. Okay, lagi satu, the components here yang apa ni, saya tak tahu kamu panggil apa ni, tiup ke apa benda ke ni. Okay, biasanya bila when we want to manufacture or we want to fabricate this one, it would consist of numerous, let's say tube lah, this one, numerous tube with specific size. So maknanya kat sini structural ini ataupun structure ni adalah a combination of multiple tube. Yang ni lah yang saya nampak lah, memang kena buat macam ni pun. Then kamu joinkan dia, contohnya ini mungkin satu. This one might be one component and this one another component. So how you join it here? The join here need to be this side. Okay, and also the size here. So that means when you do the CAD modeling here, I suppose this one dengan this one adalah different components. So dia kena different color lah. And so let's say this one component. So how many of this component you need? Maybe you need this one and this one. 1, 2, 3. So this one you need 3 times 3 lah. So let's say this and this and this are the same components.
So the color dia sama je lah. Okay, but then size also have to be determined lah. Ya. Okay, so kat sini banyak lagi benda yang kena buat lah. This one, is it a standard component? If it is a standard component, what is the size? And how many of them that you need? Lepas tu, join kat sini, kamu kena define welding ke. Kalau pakai screw, macam mana screw. Kalau welding pun, kamu weldkan dia macam mana. Kena tunjuk lah. Sebab yang ni 90 degree ni. Panjang sikit je kita nak kena weld, nak kena tebuk lubang ke, masuk lepas tu kita welding ke apa. So, those things need to be defined, need to be finalized lah, need to be decided. Okay, yang color lah. Okay. Ada soalan? Sekejap. Okay, anything else you want to ask for this group? Rasanya ada tadi kan saya nampak macam ada wakil daripada group ni. Alamak, tak tenang dah. Okay, ada apa-apa nak tambah? Group sini ataupun nak share ke? Nak discuss ke? Okay. Hopefully you got the ideas lah. Okay So this one need to be detailed out, and bila kamu present graph ni dekat report ke apa, make sure bila kita tunjuk gambar tu gambar ataupun the visualization yang orang lain boleh faham lah. Kalau kat sini satu gambar dia susah sikit orang nak nampak macam banyak benda tak define lagi lah. So this one I think still need a lot of work to do. This is it. For example, this is for drive shaft ataupun also your punya suspension punya mount. Okay, so there are still a lot of things need to be done here. Okay, now vehicle structure. Vehicle integration. Okay, so here basically the group has managed to come up with two design for the seat lah. Okay, and then kita tengok report. Okay, yang ni ada macam evaluation sikit. So, in terms of the design, okay, so kat sini generally okay lah, maknanya I think you got the idea. Cumanya mungkin the mounting mechanism between the seat ni dengan structure tu kita susah nak tengok yang ni, tak nampak. So mungkin kena tunjuk dalam visualize, dalam gambar yang lain, figure yang lain. Okay. Yang motor ni pula, okay, the position of the motor lah. Sebab vehicle integration will decide what is the best position for the system lah. So mounting dia adalah kerja orang powertrain lah. But the location in this concept or in this design is here, the location of the motor lah. Alright. And also the tire. Okay, another thing is need to define lah in terms of the wheelbase size kat sini, sebab the decision on the size of your car need to be decided by this group. Okay. So yang shaft steering ni pun another thing is dia punya angle lah. The optimum angle tu this group lah yang kena decide. Sama juga lah dengan ergonomi. Tadi gambar kat atas tu
ini cerita okay, inilah size dia, so maybe boleh make sure kat sini lah. Okay, lagi satu different color sebab dia komponen yang betul-betul vehicle integration yang kena design adalah yang seat ni dengan yang location tu lah. So make sure boleh pakai different color yang supaya kita boleh nampak lah. We can differentiate different system in the design lah. Okay. So sini saya list down connection yang seat ni. Lepas tu apa lagi? Oh ni label ni lah untuk size. Apa lagi saya lupa. Okay, lagi satu, ini adalah satu design lah kan. Design ni motor dia kat belakang. So you still need to develop or to introduce two other designs as an option. Okay, maybe kamu boleh tengok lah, explore other option. Mungkin motor ni duduk kat belakang ke, dekat bawah ni ke, macam mana kan. Dan size of the tire pun kat sini nak kena define lah. Size of the tire saja. Dan kita boleh tengok lah, kalau kita letak motor ni kat bawah, boleh ke tak. Contohnya lah. Okay. So, at least okay lah, maknanya you get the idea. Macam dah dapat idea, tinggal nak refine lah. Need to be refined. In this case, for this design 1 ni need to be refined in terms of the mounting untuk seat ni. Dan kalau boleh, sebab apa ni, integration punya group must be responsible untuk ergonomy. Jadi yang gambar ni boleh superimpose lah model untuk driver. Jadi bila dia ada seat ni, dia duduk macam mana. Oh, lagi satu kat sini mungkin nak kena ada lah location of the pedal yang paling optimum. Pedal untuk motor. Selain daripada angle steering ni lah yang bila kita nak manipulate. Okay, so motor ni different position untuk different design lah. Kita nak tengok kat mana yang paling bagus. Okay, tu dia. Ada apa-apa lagi nak tambah kat sini? Okay, so saya ambil daripada group bit integration. Okay, yang ni kamu punya ke? Yes. Okay, ya. Untuk ni adalah structure yang lama. So saya tidak orang lagi bincang dengan tim structure untuk apa ni tak berapa. Sekejap. Saya tak berapa dengar. Boleh macam mana nak jelas sikit ke? Hello, betul dengar tak? Dengar sikit-sikit tapi kadang-kadang dia hilang. Tak apa, cuba dulu. Okay. Hello? Okay. Boleh good. Okay. So jadinya kita orang dah bincang dah yang hari tu pasal nak buat ubah certain part lah dekat bahagian belakang dengan bahagian depan sikit. Jadinya ni adalah yang previous punya structure lah. Yang ni yang asal lah, yang kamu punya design satu yang asal, yang awal-awal lah. Yang awal. Jadinya ada lagi satu design yang kita orang dah bincang dengan team structure untuk tak apalah. device lah. Tak apalah, maknanya nanti kalau yang kat design kamu yang latest pun make sure yang benda yang saya discuss kat sini kamu implement lah. Okey dah boleh. Okey, kamu dah berapa banyak design yang kamu ada, yang kamu dah buat untuk yang group ni? Oh, masa ni satu, yang akan datang ni dua. Okey, make sure nanti kamu boleh compare lah design tu yang perbezaan dia apa antara design tu? Dia punya measurement dia dengan measurement maknanya wheelbase semua ni berbeza lah. Dan dengan dia dengan bahagian depan dan belakang dia punya structure, dia bentuk structure. Oh, yang ni kamu boleh lipat kat sini. Ni pada mula asalnya kita nak buat lipat, tapi untuk ni sebenarnya untuk masukkan. So jadinya dia ada dua option untuk yang design yang pertama ni.
Jadi sama ada untuk lipat ataupun untuk sliding, maknanya sliding ke dalam atau keluar. Oh, sliding ke bawah tu. Ha. Okay. Jadi, yang untuk design kedua ni pula kita orang cuba untuk buat sliding je. Tapi ada juga ada team member kita orang untuk try untuk buat lipat juga ke atas, tapi insyaAllah tengoklah macam mana, tengok pada design hasil. Alright, tak apalah, okey lah, bagus tu. Okey, lagi satu nanti dekat design kamu tu cuba letak macam orang dummy sikit lah supaya kita nampak orang tu represent driver ikut size yang typical kita lah, and then letaklah supaya kita boleh nampak lah macam mana dia duduk. Okey, tapi yang ni nampak okey lah, maknanya saya rasa kamu dapat lah ideanya tu, so should be okey lah. Dari segi analisis, kamu ada buat analisis macam mana? Dari analisis ni kita orang belum buat spesifik analisis lagi. Okay, so analisis tu salah satunya adalah boleh buat dari segi structural legak lah kat sini, sebab kamu ubah-ubah position dengan ubah size semua kan. Jadi kita tengoklah in terms of the first kali dia punya force distribution lah, dia punya load distribution dekat kamu punya tayar 4 ni macam mana. Okay, jadi itu antaranya lah yang kamu boleh buat analisis. Nanti boleh tunjuk lah macam mana kita boleh compare. Okay. Okay, ada apa-apa lagi nak tambah? Saya rasa tak ada. Okay, right. So, okay lah tu. Okay. Okay. Right. And this one is actually the last one lah yang saya sempat review. Okay. For this one, actually komen pun lebih kurang sama. First kali color lah. Sebab this one, I think the one that you design ataupun the one that is within your system adalah ini. Yang macam L ni, rasa saya adalah kerja one structure. Tak tahulah, mungkin kamu design sekali ke. So, kena make sure lah yang kamu punya design tu, kamu color lah supaya kita nampak lah kat mana. Alright. And another thing is, kat sini, okay, kat sini adalah cakap apa, connection macam mana. Tapi mungkin akan tunjuk dalam yang gambar yang lebih jelas. Clear figure. And wheel hub maknanya, okay, ini adalah suspension. So maknanya you need to clearly show in your CAD model how the weight of the car is being transferred lah. Dia maknanya the weight of the car dia akan lalu sini sampai ke tayar. Sampai ke tayar supaya sampai ke tanah. Alright. Yang ini rasanya bukan design kamu kan? Nampak macam citation. So that means you need to detail out the design yang daripada sini, connection sini pergi ke sini sampai ke tayar tu macam mana, wheel hub punya design tu. Okay, and for 4-4 tayar lah. Sebab you have to remember that ada tayar kamu yang dia akan ada connection dengan powertrain, dan ada tayar kamu yang dia akan ada connection dengan steering. So, dia punya design tu akan ada berbeza lah kat situ. So, itu adalah perkara ataupun elemen yang saya perlu tengok lah dalam detail design. Yang ni tak detail lah sebab mungkin tak sempat tunjuk kat sini. Mungkin kamu dah ada buat lah kod tayar dia, wheel hub. Okay. Okay, so detail out sampai ke sini lah. Bila kamu, once you get the detail design macam ni, so it will be better lah untuk present dalam beberapa view dalam view yang berbeza, sebab kita nak tengok dia punya komponen dalam tu macam mana. So dalam beberapa view supaya all of the small components inside the system can be see clearly for evaluation lah. Okay. And then buat beberapa option lah. Design mungkin 2-3 lah. Sekurang-kurangnya 2 lah. Susah sangat. Okay.
Ada apa-apa nak tambah ke ataupun nak bagi tahu ke dalam grup ni? Tak ada. Sekarang ni yang ini memang, tapi kamu dah ada buat ke yang dah ada design complete ke? Yang dengan sekali dengan wheel hub semua? Belum lagi sebab untuk wheel hub tu kita orang powertrain yang buat. Okey, tapi kamu boleh juga kamu buat terus dulu kamu punya wheel hub. Nanti elemen yang daripada powertrain tu bila dia dah siap, dan kamu masukkan je lah dalam kamu punya design tu, elemen tu kamu buat modification sikit lah. Sebab kat sini susah kita nak tengok, kita apa tu, the most important thing yang kamu kena decide kat sini adalah nanti kita punya join yang kat tayar ni dia pergi kat mana. Cuba kena cepat sikit lah kot dalam hal ni kan. Kena buat lah benda tu Okey, baik. sampai ke level ni. Okey Lepas tu nanti buat analisis lah. The analysis in terms of the spring ni. Sekejap, spring ni ataupun suspension ni standard component ke? Standard component maksudnya? Kamu beli ke kamu akan fabricate sendiri spring ni semua ni? Saya beli ingat plan nak pakai suspension motor. Okey. So, maknanya kamu punya analisis adalah yang berkaitan dengan suspension ni, kamu kena tengoklah spek yang kamu nak pakai tu berapa dan force yang akan lalu kat sini berapa. Dia kena make sure tally lah. Alright, okey. Okey apa lagi Sekejap suspension apa lagi kamu kena buat. Okey, itu daripada yang, itu pendapat saya yang basic lah. Mungkin dari segi ride handling ni dia ada spesifik punya analisis. Jadi kamu boleh tanya Dr. Saiful lah sebab ride handling ni bidang dia. Okey. Tapi yang fundamentalnya adalah yang kita cerita, yang saya cerita tadi lah. Spek untuk ni depend dekat tu. Once kamu dah finalize semua tu, then parameter tu mungkin kamu perlukan lah untuk analisis ride handling lah. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Ada Itu je. nak tanya ke? Okey, tu je Okey, sebelum saya lupa tadi, mana ni kot powertrain. Okey, powertrain saya nak bagi tahu sikit. Bila kita powertrain ni, bila dia ambil corner kan, bila kereta ni corner, dia tayar kat sini, dia lagi pula. Tayar kat sini, dengan tayar kat sini, dia akan spinning. Dia kena spinning berbeza lah dia punya speed. Tapi kat sini kalau kamu pakai satu shaft saja, nanti dia akan slipping lah. Kalau biasanya bila kita corner, ni daripada atas kita corner, jadi speed yang kat dalam ni dengan speed yang kat luar ni dia akan berbeza. Yang dekat dia V sama dengan omega R. So maknanya kalau yang kat luar ni yang lagi laju lah daripada kat dalam ni. Okey, dia punya spin Yang ni omega ni adalah omega ni bukannya omega tayar Ni adalah omega sini. Kita input sini kat sini. So maknanya kamu punya powertrain system ni sebaiknya dia kena allow lah dua tayar ni untuk berpusing dalam speed yang berbeza. RPM dia boleh berbeza. Kalau kat sini dia boleh jalan lagi lah. Tapi nanti kita nak control kereta tu susah sikit lah kalau ada berpusing. Kalau berpusing maknanya kalau dia ambil corner. Sebabnya yang kat sini dengan kat sini dia sentiasa speed yang sama. Kalau kat sini lah dia straight satu shaft. So cuba fikirlah pasal tu.
okey ke tak untuk design kamu ni. Kalau kamu proceed juga macam ni, then kena justify lah macam mana kamu nak address situasi ni. Sebab tu kalau kereta biasa dia akan ada differential untuk allow benda tu lah. Yang ini berpusing lagi perlahan daripada yang kat luar ni kalau ada Honda. Okey dapat tak? Dapat Doktor. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, itu je yang saya sempat lah. Ada 5 SG. Tapi saya glance yang lain tu saya sempat tengok sikit je. Saya rasa basically komen yang kita discuss kat sini pun kamu boleh implement kat lah dekat yang kamu punya kalau yang tak sempat saya discuss hari ni. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Ataupun nak discuss ke, nak beritahu ke apa benda ke? Kamu ada lebih kurang sebulan lagi untuk report, so make sure dah start lah buat report yang awal-awal HOQ dengan tu dah boleh masuk lah. Okey, apa lagi? Ada apa-apa lagi ke? Isu ke apa ke? Okey, semua Okay, kita ada lagi lebih kurang 10 minit lah. So maybe you can spend this final 10 minit for today to discuss in your group lah. If you still have question, I will still be here until 3 PM. Okay, so you can use this platform lah untuk tanya soalan. Sambil tu, continue in your group. This file ni saya akan letak balik dekat WhatsApp. Okay, thank you
you.